sekarang ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida binti Muhammad, pegawai teknologi maklumat di Fakulti Kejuruteraan Elektronik Komputer. Kat sini saya ada sertakan email saya. Sekiranya ada pertanyaan boleh juga di-emailkan di sini. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan satu siri wacana ilmu tentang IT dari Fakulti Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan ETM, di mana hari ini merupakan siri yang pertama lah. Okey, wacana ilmu untuk hari ini adalah tentang e-learning. Apa itu e-learning? E-learning UTM. Untuk siri pertama ni kita lebih kepada pengenalan tentang sistem e-learning UTM. Objektif pada hari ini adalah yang kita nak sharekan di sini tentang apa itu e-learning UTM, matlamat dan matlamat pelaksanaan dan penggunaan e-learning UTM. Seterusnya sedikit tentang bagaimana untuk menggunakan sistem ataupun website di e-learning UTM dan apakah kemudahan yang disediakan dalam sistem e-learning UTM. Info-info tentang bagaimana kita nak tahu tentang e-learning UTM lebih lagi lah. Kemudian panduan penggunaan UTM e-learning, e-learning UTM helpdesk, tutorial e-learning UTM secara di-link. Saya akan kongsikan juga sedikit tutorial e-learning melalui link-link yang akan saya kongsikan semasa penerangan nantilah dan mungkin di sesi akhir penerangan nanti. Okey, untuk objektif hari ini kita berdasarkan pada asas atau perkara asas lah yang kita perlu tahu tentang e-learning UTM. Untuk siri 2 nanti baru kita akan pergi kepada teknikal lah, maksudnya lebih kepada sistem, lebih kepada sedikit penyelenggaraan yang kecil lah yang kita boleh buat sendiri. Itu akan disampaikan oleh sahabat saya pada siri kedua nanti. So sekiranya tuan-puan ataupun peserta yang berada di dalam sini ingin menanyakan soalan, boleh tulis di ruangan chat kerana saya tidak berkeseorangan hari ini. Saya dibantu oleh tim saya untuk menerangkan atau menjawab soalan ataupun kami boleh kumpulkan soalan itu dan kami akan jawab kemudian, dan ataupun juga sekiranya ada apa-apa yang masa saya buat penerangan ni terlintas nak tanya ataupun nak tahu untuk siri 2 dari segi teknikal, dari segi sistem, boleh juga kumpulkan dan emailkan kepada saya supaya nanti di siri 2 nanti kita bolehlah kita boleh shortcut sikit, ambil sikit berapa soalan-soalan atau apa-apa yang saudara-saudara nak tahu tentang e-learning lebih kepada teknikalnya, kita akan cuba untuk terangkan pada siri kedua nanti. Selain daripada apa topik, apa cerita yang nak dikongsikan oleh kawan saya lah. So kami akan memilih beberapa orang kata beberapa soalan atau beberapa masalah yang dihadapi yang ingin direraikan pada hari itu. Kalau kita boleh bantu pada hari itu, kita akan bawa kepada siri kedua nanti. Okay, saya teruskan. Okay, ini adalah merupakan URL ataupun link untuk pencapaian ke sistem e-learning UTM. Okay. Untuk hari ini kita ada peserta yang mungkin baru nak tahu tentang apa itu e-learning UTM. Dan mungkin juga ada yang dah biasa, contohnya macam pensyarah atau IT major. Bagi yang baru nak tahu, saya harap info hari ini dapat membantu sedikit lah tentang apa itu e-learning UTM. Dan bagi yang dah tahu mungkin boleh review balik, tak lama lagi pun dah nak open untuk semester baru.
mungkin kita boleh sama-sama refresh balik sebelum kita move kepada e-learning UTM untuk next sesi lah. Okay. Terusnya, ini paparan utama depan dia. Okay. Ini adalah URL untuk akses ke sistem ataupun website e-learning UTM. Di sebelah kanan atas ni adalah platform untuk kita akses. Kita perlukan username dan password. Okay. Okay. Secara umumnya apakah itu e-learning UTM? Okay. E-learning UTM ni kita dah tengok e-learning. E-learning ni merupakan, kalau ada perkataan e tu lebih kepada electronic web based lah. Okay. Iaitu pembelajaran elektronik atau e-learning merupakan salah satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran P dan P yang menggunakan teknologi web dan internet untuk apa? Untuk menyokong proses pembelajaran dan pengajaran secara konvensional lah. Seperti mana kita tahu sekarang ni pun sedang pandemik COVID. So ini adalah salah satu platform yang membantu, amat membantu untuk pensyarah, pelajar dan juga dibantu oleh staf sokongan atau staf pengurusan bagaimana untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di UTM. Dan ianya juga menawarkan pelbagai peluang tambahan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya dapat menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan dan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Nanti kita akan tengok kenapa dikatakan e-learning UTM ni salah satu platform pengajaran pembelajaran yang lebih berkesan dan juga memberi suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan fleksibel. Okay, seterusnya kita pergi pada matlamat pelaksanaan penggunaan e-learning di UTM. Okey, bila kita dah tahu apa itu sistem e-learning UTM, apa itu e-learning UTM dan semestinya kita nak tahu kenapa ianya diwujudkan di UTM, e-learning di UTM. Okey, projek e-learning di UTM ni adalah bukan satu usaha untuk menyediakan peluang kepada pencarah dan juga pelajar. Dalam masa yang sama, ia dapat meningkatkan atau ia dapat memberi peluang untuk memanfaatkan teknologi yang disediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di mana usaha-usaha tersebut dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran di UTM. Apakah faedah yang dapat dicapai melalui projek ini? Iaitu projek pelaksanaan e-learning di UTM. Yang pertama, terdapat tingkatkan minat dan kefahaman pelajar. Kenapa kita dapat tingkatkan minat dan kefahaman tu? Kerana di e-learning UTM, kita bukan sahaja berkongsi maklumat secara bertulis. Kita juga boleh upload video, kita juga boleh upload gambar dan ada nanti saya kongsikan tips-tips bagaimana cara untuk kita menjadikan cara penyampaian, kaedah penyampaian pengajaran dan pembelajaran tu amat menyeronokkan dari segi suntingan video yang dimasukkan, mungkin dari segi forum, mungkin dari segi chat dan dari segi grup-grup lah. Okey, yang keduanya dapat menyediakan kemudahan yang membolehkan pelajar mengikut keperluan, kemampuan dan gaya pembelajaran yang digemari. Dalam musim pandemik COVID ni, kalau kita nak baca saja nota-nota, contohnya lah kalau student, mungkin amat membosankan. Jadi dengan adanya e-learning, kita boleh belajar walaupun dalam jarak yang jauh. Mana kita faham sekarang student pun tidak semuanya berada di UTM, ada yang berada di rumah dan juga sama juga dengan pensyarah.
tak dapat hadir ke sekolah masing-masing atau ke fakulti masing-masing. Jadi secara tak langsung memanglah bertepatan untuk platform e-learning ini diguna pakai. Dan selain itu juga contohnya seperti saya juga merupakan seorang pelajar seorang pelajar pengajian separuh masa di UTM Space. Bagi saya memang amat membantu. Ini kita boleh tengok dari segi pembelajaran di perdana dengan pembelajaran di belajar secara jarak jauh ataupun kita panggil separuh masa orang kata jarak jauh lah, maksudnya tidak menghadiri kuliah secara fizikal yang kerap lah, maksudnya dengan pertemuan beberapa kali. Okey, itu adalah satu contoh gaya pembelajaran dan dia boleh fleksibel lah, maksudnya pelajar boleh belajar dengan ada cara pembelajaran dengan situasi dia, dengan masa dia, tak semestinya kena hadir secara fizikal saja. Yang seterusnya, mendedahkan pelajar kepada peluang pembelajaran tanpa batasan. Maksudnya di e-learning ada banyak info, ada banyak nota, ada banyak contoh tutorial, dan ada juga quiz dan ujian yang perlu diakses oleh student. So mungkin ada masa-masa tertentu jika fizikal kita ada masalah untuk hadir, tetapi di e-learning mereka ada peluang untuk belajar tanpa batasan lah. Dan seterusnya menggalakkan pelajar lebih berdikari serta mampu berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Kenapa? Sebab di e-learning memanglah kita tidak, kalau kita belajar face to face tu dengan kita belajar menggunakan orang kata secara maya ni, dia menjadikan student tu secara tak langsung lebih berdikari. Dia perlu akses, dia perlu explore, dekat situ dia perlu fikir, dan masa sama dia sempat lagi akses ke Google atau ke mana-mana platform yang boleh membantu untuk mencari maklumat, mencari data untuk dia memahami dengan lebih faham apa yang dia pelajari dan dapat applykan. Untuk pengetahuan mungkin ada yang dah tahu, projek e-learning ni bermula di UTM semenjak tahun 1997 selepas UTM diisytiharkan sebagai cyber campus. Okey, kat sini hari ni saya cuma nak terangkan secara teori bagaimana nak guna e-learning di UTM. Untuk secara teknikal ni kita akan buat di siri 2 lah. Okey, yang pertama sekali kena akses kena akses atau kena capai ke sistem e-learning di UTM. URL dia elearning.utm.my. Untuk pengetahuan semua, untuk kita nak akses ke e-learning ni, sistem ni kita perlu ada account ataupun kita panggil user ID dan password. User ID yang kita gunakan di sini adalah UTM ID. Dan kita boleh dapatkan UTM ID ni, kita boleh dapatkan maklumat ni daripada pengurus teknologi maklumat. Antara orang yang kita boleh minta bantuan lah kalau di sekolah atau di fakulti. Apa yang berlaku selepas kita akses tu, kita masukkan user ID dan password, kita akan terus dibawa kepada senarai mata pelajaran yang kita nak akses lah untuk semester tu. Biasanya bila kita akses tu, kita akan terus masuk ke sistem e-learning, kita akan terus masuk ke semester yang terkini. Kecuali kalau kita nak akses kepada yang lepas-lepas, kita masih boleh akses. Kita cari kepada link yang terdapat di bahagian menu archive di e-learning UTM lah. Di sistem ini juga disediakan e-learning guide untuk rujukan pencara ataupun
student juga ada, dan sesiapa yang berurusan dengan sistem e-learning UTM lah. Contohnya admin setiap school, admin setiap fakulti. Okey. Kemudian barulah kita pilih mata pelajaran yang kita ingin kita capai. Okey. Ini saya cerita story. So inilah dia macam ni. Kat sini kita akses platform untuk kita akses, masuk user ID dan password. Okey. Kalau kita tengok dekat website e-learning ni, ada bawah lagi. Kalau kita scroll nanti, kita masuk ke dalam, kita akses nanti. Kemudian untuk demo, kita akan tengok ada bawah-bawah lagi lah. Ada setakat ni yang kat depan ni kita ada menu-menu untuk helpdesk. Okey. Tadi saya ceritakan teori, ni saya tunjukkan secara bergambar bagaimana nak capai sistem e-learning UTM. So access UTM ID, masukkan username, kata laluan, password, butang log masuk, kita tekan. Dan jika kita terlupa kata laluan, kita boleh mohon di pautan forgotten your username and password. Dan kita boleh juga akses melalui log masuk sebagai tetamu di bawah ni. Sekiranya kita tak ada user ID dan password lah, belum daftar lagi, tapi kita nak tahu, just nak tahu apa yang ada sebagai seorang tetamu, peranannya, apa yang boleh kita tahu tentang sistem e-learning UTM ni lah. Di sini saya tunjukkan perbezaan interface untuk kat sini contoh sebagai admin fakulti lah. Yang kedua ni sebagai guest yang saya sebutkan tadi. Apa yang dia boleh tengok, apa yang dia boleh nampak. Okey, ni sama macam tadi. Dia dah masukkan user ID, dah masukkan kata laluan, dah tekan log masuk, dia akan keluar macam ni. Ini untuk peranan sebagai fakulti punya admin lah. Admin fakulti contohnya kalau dia sebagai pensyarah, keluar sini lah. Saya tak ada contoh tu. Okay, kita akan buat masa siri 2 nanti. Kalau dia sebagai student, dia akan masuk kat sini student lah. Peranan student tu dia boleh buat lah. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri tadi, ikut peranan dia punya menu, ada dashboard, profile, grades, message, preference, logout dan switch role. Untuk sebelah kiri, kalau sebelah kiri saya ni, okey, untuk admin dia ada course section. Pertama sekali dia akan terus pergi pada course section ni, sebab kalau kita login, dia terus akan pergi pada up to date ni lah. Okey, participant, kita dapat tahu berapa ramai. Okey. Edit ni, kompetensi dia, grade, dashboard, site home, calendar, private files. Kat sini ada private files lah, sesuai kalau kita nak gunakan sebab dia untuk yang sulit-sulit lah maksudnya. Nanti pada training kedua kita akan more to tengok secara explore secara dekat, closer setiap button yang ada lah. Okay, kat sini ada content bank, boleh content bank kat sini. Dan saya sekarang sedang buka sebagai site administration. So inilah ada site administration kat bawah. Topik ni kalau kita tengok sebenarnya sampai ada 20 topik. Okay. So dekat menu depan ni yang kita login je, masuk je, dia akan ada, dia terus pertama sekali terus pergi pada ni lah, kita punya subjek tu lah. Kemudian yang dashboard ni kita klik ni, nanti dia akan masuk dashboard. Seterusnya course. Dan seterusnya apa-apa yang berkaitan. Okay. Ni contoh kalau saya klik course. Okay. Dia ada announcement kat sini. Topik ada sampai 20. Okay. Ni contoh dashboard. Ni masih pada user yang sama tadi sebagai sistem admin FK. Okay. Kat sini dashboard ada apa? Kita dapat tahu ni. Model data, aktif, berapa aktif, okay, total cost ada berapa, siapa yang sedang online, berapa orang semua. Ini saya terangkan secara ringkas. Okay, kemudiannya course. Okay, ni ada semua fakulti lah kat sini. Ada scroll lagi kat bawah, tapi saya just tunjukkan apa yang kita boleh lihat. Okay.
Okay, yang ni yang lain-lain lah. Kita boleh search kat sini kategori course kalau kita nak. Dan kita boleh manage course. Ini bagi yang adik ni tadi ya. Kalau untuk student dan pensyarah kita akan review pada siri kedua. InsyaAllah. Okay. Ini kalau kita gunakan sebagai tetamu atau guest. Kita login sebagai tetamu atau guest lah. Apa yang kita nampak berbeza dengan tadi kan. Dia bagi tahu kita ada dekat site mana sekarang. Kita akses guna guest. Dan kat sebelah sini dia punya menu cuma ada 2, home dan calendar. Kat bawahnya ada lagi lah tentang rules apa semua tu biasa. Lepas tu kat sebelah sini kita ada site, info site. Contohnya kita ada latest announcement, kita ada archive ni yang saya masukkan tadi. Setiap semester ni kita boleh tengok balik lah, akses balik. Untuk yang di luar kita perlu melalui, maksud saya untuk yang berada di luar UTM, kita perlu melalui akses e-learning UTM ni melalui VPN. Okey, seterusnya, apakah kemudahan yang disediakan dalam e-learning UTM? Secara generalnya, antara kemudahan yang dapat dicapai menerusi e-learning UTM adalah pertama, pengurusan sistem yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Tengoklah ada macam-macam kat bawah ni. Dan kita akan go through nanti. Yang keduanya, perkongsian dan penyaluran bahan serta sumber rujukan yang berbagai format. Berbagai format tu maksudnya ada menggunakan video, ada mengandungi dokumen macam PDF dan ada mungkin link-link website. Itu berbagai format lah. Okay. Kemudahan komunikasi. Seperti yang kita ceritakan tadi, kat sini pun ada nampak kemudahan komunikasi, ada forum, ada email, ada chat. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan student. Dari segi pensyarah dan pelajar. Daripada pelajar dan kawan-kawan lain macam mana. Dalam satu topik tu, kita nak dalam forum pun boleh, mungkin nak tanya, nak kupas masalah, melalui email, melalui chat. Itu contoh-contoh kemudahan komunikasi lah. Dan aktiviti pembelajaran dan penilaian pelajar. Selain daripada aktiviti pembelajaran, kita juga boleh menilai, penilaian pelajar boleh dilakukan di e-learning UTM lah. Contoh dekat sini ada kuis, ada ujian, ujian kendiri, latih tubik dan tugasan. Okey, lain-lain kemudahan. Boleh sediakan bahan kuliah, nota, macam apa, soalan tutorial, tugasan. Kemudahan komunikasi dah cerita tadi, penilaian dah cerita. So modul, modul kesediaan. Modul disediakan, contohnya assignment, lesson, quiz, resource, juga ada survey dalam contoh-contoh forum, berbagai jenis forum lah. Mengajar sahaja, ada forum berita, terbuka kepada semua ataupun macam mana, tutup perbincangan. Dan semua ahli kelas boleh mengambil bahagian dalam forum tersebut. Seterusnya quiz. Survey, membantu pensyarah mendapatkan maklumat atau maklum balas daripada pelajar mengenai perkara yang berkaitan dengan urusan perjalanan kelas ataupun sesuatu topik yang dibincangkan. Ada tugasan, resource tadi, berbagai jenis tadi yang kita katakan fleksibel lah, berbagai format. Okey, kita juga dapat tahu tentang profil pelajar. Dan akhir sekali pemantauan aktiviti. Ini di antara kemudahan-kemudahan yang disediakan lah di e-learning UTM. Ada yang baru nak tahu apa itu e-learning UTM, mungkin sesuai untuk maklumat seperti ini. Tapi mungkin kita boleh berkongsi selepas ini kalau ada yang lain-lain lagi, kalau nak di-sharing dalam kita punya bukan kepada ceramah, lebih kepada perkongsian maklumat. Okey. Bagaimana kita nak tahu tentang info e-learning ni? Bagi yang baru nak tahu,
bagi yang apa orang kata mungkin baru tahu, so pertamanya kita dapat maklumat ni daripada website e-learning UTM sendirilah, e-learning.utm.my. Tapi yang ni dia terus kepada sesi inilah. Kalau kita klik e-learning.utm.my pun dia akan bagi link. Yang keduanya adalah UTM e-learning user guide. UTM e-learning user guide ni biasanya ada dalam brochure. Tapi kalau kita nak soft copy, kita Google je, type, nanti dia akan keluar. Kat sini ada info-info lagi lah, info tambahan. Okey, kemudian modul e-learning in UTM. Ini maksudnya kepada siapa yang nak tahu apa modul-modul dalam tu. Contohnya. Mungkin untuk nak gunakan ataupun mungkin untuk nak share maklumat, info kepada yang baru nak tahu. Boleh je Google modul e-learning in UTM. Nanti dia akan selesai dalam PDF. Yang seterusnya backup dan restore. Nanti kita akan go through kat bawah nanti. Lepas ni apa itu backup dan restore di e-learning UTM. Dan seterusnya info boleh juga kita dapatkan daripada tutorial e-learning UTM. Sekarang dekat YouTube pun dah ada untuk sharing maklumat tentang tutorial e-learning UTM. So dengan itu dapat memudahkan pelajar atau pensyarah bila-bila masa untuk kalau lupa ke, tak ingat ke, tak ingat tak nota kat mana ke, boleh access lah ke YouTube tutorial e-learning UTM. Dia akan showkan lah dia berpackage, ada yang satu ikut modul mana yang kita nak. Panduan e-learning guide. Panduan ataupun e-learning guide. Ini adalah contoh paparan panduan. Ini saya ambil mungkin agak lama sikit namanya. Tapi saya just nak tunjukkan macam mana bentuk dia lah. Sebelum ni macam tu lah. Okay. Beralih kepada e-learning UTM Helpdesk. Setiap sistem yang dibangunkan biasanya mesti disokong dengan satu kita panggil satu kategori atau satu platform atau satu cara bagaimana sistem itu dapat membantu user, especially user yang biasa menggunakan jika mereka menghadapi masalah. Dengan keadaan yang sekarang ni kita sukar untuk berjumpa secara fizikal ataupun nak call sebab mungkin kalau call maklumat tu kurang jelas dan melibatkan kos untuk call kan. So ini adalah satu platform bagaimana e-learning UTM membantu pensyarah ataupun pelajar atau sesiapa saja yang ingin tahu tentang bagaimana untuk selesaikan masalah tersebut ataupun bantu untuk macam mana nak teruskan penggunaan e-learning lah. Okay, kat sini ada 3 yang saya fokuskan. Yang pertama melalui e-borang ataupun kita panggil submit your ticket. Maksudnya kita masukkan apakah masalah kita tadi tu, isi dalam borang. Dia ada beberapa kategori yang kita akan tengok nanti. Lepas tu kita send je, submit je. Okay, nanti pihak yang berkaitan akan especially UTM Lead lah ya, akan menjawab soalan itu atau akan membantu di sokongan bantuan lah pada masalah yang user hadapi. Yang keduanya ini untuk student, helpdesk untuk student, boleh emailkan ke e-learning@utm.my. Dan yang ketiganya untuk pensyarah boleh call ataupun boleh email ke ctl@utm.my. Seperti mana yang kita tahu untuk pensyarah dia punya pusat aduan dia ataupun yang membantu pensyarah adalah CTL UTM Center Teaching and Learning. Okay, saya terus kepada helpdesk tentang yang pertama tadi, tentang masalah melalui submit your ticket. Apa yang boleh kami bantu? Maksudnya apa yang boleh urusan sistem e-learning bantulah. Biasanya antara masalah-masalahnya
ada 5 kategori ni lah. Yang pertama general, yang kedua enrollment, yang ketiga backup restore ataupun import course, yang keempat online test atau quiz notification, dan yang kelima problem with online test quiz. Okay. Sistem dah createkan 5 kategori ni mengikut biasanya inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh user. So setiap kategori ni ada borang-borang dia tertentu. Okay. Macam mana kita nak terus kepada borang-borang tersebut? Bila kita nampak menu yang pertama tadi, kita klik je kat it. Okay, dia akan keluar macam ni. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah 5 kategori yang biasalah. So bila user ada masalah umum, boleh pergi kepada general lah. Kalau enrollment, pergi yang menu nombor 2. Nombor 3, kalau ada masalah backup atau restore atau import courses. Dan keempat, ini berkaitan dengan quiz, ujian dan quiz. Dan yang kelima, berkenaan dengan online test lah atau quiz. Okay, boleh terus pergi kepada link yang mana satu ikut masalah user. Okay, ini adalah contoh untuk masalah yang pertama, general, umum lah. Maksudnya apakah masalah dia, kalau umum tu dia boleh pergi yang channel pertama ni, masukkan nama, email, lepas tu number staff lah kalau staff, kalau student, nombor student, subjek dia apa, supaya kita boleh kelaskan masalah tu dengan lebih senang kalau kita letak subjek dan message lah perkara ni. Sekiranya ada attachment, boleh masukkan sekali dekat bahagian attachment tu lah. Dia ada limit dia kat situ. Biasanya tak banyak kan, sampai 5 okey lah tu. Okey. Kemudian jangan lupa masukkan kod supaya setiap aduan kita tu taklah spam. Maksudnya aduan betul lah. Kemudian kita submit tiket. Ini untuk yang general. Untuk yang lain pun sama juga. Yang ini untuk yang channel kedua tadi. So dia terus menjurus kepada channel tersebut lah. Kalau tengok dia punya bentuk borang tu sama je. Okay, saya lajukan sikit. Yang ketiga. Yang keempat untuk online test atau quiz notification. Yang kelima kalau ada masalah tentang online test dan online quiz. Okay. Bila kita buat kategori yang berlainan macam ni, so amatlah memudahkan untuk pihak pengurusan mengenal parti masalah, sebab dalam TM ada berapa ramai pensyarah, student kan. Setiap sesi tu kadang-kadang ada satu sesi, permulaan sesi tu kadang-kadang sehari dalam 100. Ini kajian-kajian yang sebenarnya saya tanyalah kepada untuk apa orang kata macam mana pengurusan e-learning TM ada masalah macam mana, setiap semester ada masalah aduan banyak mana, untuk kita nak tengok e-learning TM ni boleh membantu tak, ataupun apakah problem yang biasa user buat aduan. Kita berkongsilah dekat sini sedikit sebanyak tentang pengurusan e-learning TM. So di sini ini adalah link tutorial content yang saya ambil daripada YouTube. Bila kita klik link ni, dia automatically dia dah macam link by link tu dah sekalikan lah. So mungkin kita boleh tengok student assessment using quiz kat situ, cara-cara bagaimana penggunaan sistem e-learning tu, bagaimana buat managing group, managing loss or activities and gradebook, collaborative learning using quiz, bagaimana nak nak troubleshoot ataupun nak buat backup dan restore, dan yang seterusnya course presentation using H5P dan interactive video using H5P.
Tapi okey. Untuk yang dua kat bawah ni, nanti boleh tengok dekat tutorial. Memang menariklah untuk menyediakan presentation menggunakan kemudahan teknologi supaya kita nak dia lebih interaktif lah, lebih seronok dan lebih memudahkan penyampaian, pemahaman kepada pelajar kita. Ataupun kita sendirilah lebih mahir bila kita banyak membuat macam orang kata tak adalah latih tepi, tapi bila kita involve dalam benda-benda teknologi macam tu secara tak langsung kita jadi mahir, jadi seronok, lebih bersemangat lah. Okay. Ini adalah listing tutorial e-learning UTM dekat website e-learning UTM. Kita akan search sekejap tengok. Link-link ni sebenarnya aktif, cuma saya tak sambungkan link dia, just cerita kat sini je. Nanti kita akan pergi dekat website e-learning untuk tengok. Okay, 1, 2 untuk kita tengok kan. Okay, ini adalah poster bagaimana step by step untuk backup a course dan juga step by step untuk restore a course. Untuk backup course kita ada 10 dan untuk restore kita cuma ada 7 step saja. Dekat website juga ada disertakan untuk buat rujukan lah. Okay, itu saja penerangan saya untuk hari ini. Kita pergi tengok sekejap. Ni saya nak tunjukkan tadi kita punya e-learning sistem ni. Kita akses. Kat sini ada UTM General Online. Dan servis ujian, dia ada syarat-syarat dia untuk nak mohon, nak adakan ujian dan servis. Ni e-learning archive yang saya maksudkan tadi. Daripada 2017 semester 2 hinggalah ke 2020-2021 semester 1. Okay, boleh rujuk kat sini. Siap ada semester berapa, dalam kurungan tahun berapa hingga berapa. Puan, you punya slide ni macam tak bertukar. Tak bertukar? Dia menunjukkan sekian terima kasih Last sekali. Ini saya masuk dekat sistem. Saya sekarang tengah tunjuk sistem. Nampak ke? Oh tak ada, tak apa. Archive semua tu saya nak tunjukkan tadi kat mana kalau nak tengok. Kita boleh rujuk balik archive lah yang lama-lama. Kalau kita nak rujuk balik kan. Sekarang ni interface keluar adalah you punya slide. Kena share balik screen. Kena share balik screen. Okay. Sorry. Sekejap Okay, nampak tak? Ya, nampak. Maaf saya. Okay. Terlajak syok sendiri ya. Okay. Kalau kita masuk pada e-learning, okay. Biasanya dia akan terus kepada sesi yang sekarang ni lah. Sekarang ni semester 2. Okay. Kalau kita nak tengok yang archive tadi, saya kata yang kat bawah ni lah. Kat sini. Dia ada contohnya tahun lepas, semester lepas. Okay. So dia akan masuk sini, login password macam biasa lah. Okay, kalau guys tadi, guys paparan dia macam ni.
yang saya bagi contoh tadi tu. Sekiranya tak ada account boleh nak tengok-tengok boleh masuk untuk yang cash punya lah. So sebelah sini ni menu dia, ada kalender. Kat sini ada info kite, lepas tu ada ni, contohnya nak masuk yang ni. Ni adalah ada kos. Setiap kali kita masuk ni kita panggil guide kat sini ikut sesi lah. Password masuk kat sini. Kat sini pun ada helpdesk juga, dia beritahu sekiranya pelajar ataupun pensyarah ada diterangkan kat sini. Dan apa lagi? Ini navigator lah. Kita buka satu, tengok ni. Okay, okay, ini adalah untuk tahun tersebut yang academy tu. Kita back semula. Dekat sini ada diterangkan tentang step by step untuk backup tadi. Dekat sini yang saya nyatakan kalau dekat website INADM tadi kita nak tengok. Contohnya course and user setting. Saya ambil yang ni lah sebagai contoh satu lah. Untuk kita tengok sekali lagi. Ini adalah contoh di tahun yang ni Kalau saya tadi buka Five and saya buka satu je lah.
saja saya rasa. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, mungkin boleh sekejap ya. Saya rasa itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh sediakan tuliskan kat chat tu, kita akan jawab. Hari ini untuk pengenalan saja. Untuk technical side kita akan buat siri 2. Okay, Assalamualaikum. Ada apa-apa soalan yang boleh nak ditanya? Yang kita akhiri sesi kita. Okey, jika tak ada soalan, kami daripada pihak IT mengucapkan ribuan terima kasihlah di atas kehadiran Saya semua. ucapkan terima kasih kepada yang sudi hadir untuk kita lebih sharing pada hari ini. Sebab hari tajuknya pun santai, maksud saya isi kandungan ini pun santai saja sebagai penerangan saja apa itu ini UTM dan sedikit sejarah di mana penggunaan ini di UTM. Untuk sesi teknikal kita akan buat di siri 2, siri wacana ilmu IT FE yang kedua. So mungkin boleh kat situ boleh kumpul apa permasalahan yang nak kita leraikan pada siri kedua nantilah. So saya harap sedikit penerangan ini dapat memberi kefahaman dan ilmu baru bagi yang baru nak tahu UTM. Pada yang yang lain tu mungkin boleh dibaliklah apa itu ini UTM. So, mungkin boleh bukan soalan-soalan tu nanti ke email untuk kita collect lah soalan mana yang kita boleh terangkan untuk continue pada siri kedua nanti. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi hadir.